Gombak. Terima kasih, Speaker. Soalan nombor 7. Terima kasih. Yang berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Malah Menteri yang menjawab. Yang berhormat. Terima kasih, Speaker. Terima kasih sahabat saya yang berhormat, Gombak. Kerajaan sentiasa komited dalam usaha untuk meningkatkan jumlah perkhidmatan kerajaan yang boleh ditawarkan secara digital selain bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan berkesanan penyampaian perkhidmatan kerajaan secara menyeluruh. Unit Pemudanan, Tadbiran dan juga Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu. Jabatan Perdana Menteri sebagai agensi pusat yang bertanggungjawab dalam memodan dan menambahbaikkan sistem penyampaian perkhidmatan awam akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan urusan rakyat dari semasa ke masa yang berhormat. Mampu mempunyai bahawa penyampaian perkhidmatan kerajaan melalui teknologi digital adalah kritikal pada masa kini bagi memenuhi keperluan dan tuntutan rakyat. Bagi tujuan tersebut, rangka tindakan atau blueprint ekonomi digital Malaysia dan rancangan Malaysia ke-12 menyasarkan perkhidmatan kerajaan persekutuan disediakan secara end-to-end atau E2E sebanyak 80% menjelang tahun 2025. Sebagai maklumat, sehingga Oktober 2022, sebanyak 21,723 perkhidmatan telah disediakan oleh kerajaan secara E2E yang membawa kepada peratusan sebanyak 66.24% daripada keseluruhan perkhidmatan kerajaan yang dilaporkan, iaitu sebanyak 32,796. Pencapaian ini dapat memacukan transformasi sektor awam menjadi kerajaan digital dengan memanfaatkan teknologi, data kecergasan digital, meningkatkan set kemahiran digital pejabat awam dan meningkatkan kualiti perkhidmatan dalam talian. Sejajar dengan perkembangan teknologi digital dunia dan ingin merancangkan lagi agenda pendidikan negara, kerajaan telah membangunkan pelbagai plan pendidikan kerajaan semula bermula dari tahun 1995, lagi melalui projek koridor raya multimedia dan projek pendidikan diteruskan hingga kini melalui pembangunan dikem rangka tindakan blueprint ekonomi digital Malaysia, My Digital 2021 dan 2025. Rancangan Malaysia ke-12 juga Daksa Regulasi Perindustrian ke-4 Negara, Dasar Sains dan Teknologi dan Inovasi Negara 2021 hingga 2030, Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan Pelan Strategik Perizinan Sektor Awam 2021-2025. Semua pelan-pelan tersebut telah mengambil kira agenda peningkatan perkhidmatan kerajaan secara menyeluruh yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa mampan di samping pembangunan ekonomi negara yang mampan. Selain daripada itu, yang berhormat, perkhidmatan kerajaan yang boleh disediakan dan dicapai secara digital, aspek keselamatan cyber turut penting dan paling utama yang perlu diberikan perhatian. Untuk itu, melalui Agensi Keselamatan Cyber Negara, National Cyber Security Malaysia, NASHA, yang merupakan agensi pusat bagi keselamatan cyber negara yang telah membangunkan satu dokumen strategi keselamatan cyber, iaitu Malaysia Cyber Security Strategies 2020 hingga 2024. Strategi keselamatan cyber ini meliputi seluruh aspek keselamatan cyber yang dikategorikan sebagai 5 pilar. Seperti mana dengan izin Datuk Yang Pertua, pilar pertama, effective governance and management. Yang kedua, strengthening legislative framework dan enforcement. Yang ketiga, catalyzing world-class innovation R&D and industry. Yang keempat, enhancing capability building awareness and education. Yang kelima, strengthening global collaboration. Strategi keselamatan cyber juga ini dibangunkan untuk menjaminkan keselamatan cyber negara, termasuk pelindungan maklumat pengguna. Contoh program yang dilaksanakan bagi keselamatan cyber ini adalah National Cyber Drill atau dengan ringkasnya XMAIA, iaitu latihan krisis cyber nasional yang merupakan simulasi yang berhormat serangan cyber berskala besar terhadap infrastruktur maklumat negara yang kritikal.
Latihan itu bertujuan untuk mencapai beberapa objektif. Di antaranya ialah untuk mencari ruang penambahbaikan terhadap National Cyber Security Response, mengujikan berkesanan keselamatan sistem, menguji kebolehan sistem keselamatan cyber dan meningkatkan kesedaran tentang kesan serangan terhadap keselamatan negara terhadap pengguna. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang Berhormat Gombak, soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang menyeluruh sebentar tadi. Merujuk kepada beberapa perkembangan terbaru sebagaimana yang dilaporkan pada Mei 2022 dan juga laporan audit terbaru iaitu pada Februari 2023, terdapat beberapa tindakan dan cubaan yang dilakukan oleh setengah pihak termasuk super admin untuk mendedahkan maklumat-maklumat sama ada yang melibatkan aplikasi MySejahtera dan juga yang terkandung dalam maklumat Jabatan Pendaftaran Negara. Sebagaimana strategi yang disebut yang kedua tadi, enforcement and regulations, saya percaya apakah langkah-langkah susulan yang boleh diambil untuk mengelakkan perkara-perkara ini berulang, dan yang kedua, melakukan siasatan yang menyeluruh kerana impaknya merupakan satu kelompok yang besar yang melibatkan jutaan rakyat dan warga negara. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Mengenai MySejahtera itu, saya ingat data-data adalah di bawah Kementerian Kesihatan, Yang Berhormat. Tetapi saya akan memberikan sedikit mengenai Yang Berhormat yang bertanya tadi, ketirisan insiden maklumat yang dilaporkan oleh NASA, MKN yang melibatkan lebih 21 juta, Yang Berhormat. Data peribadi rakyat Malaysia, data tersebut didakwa diperoleh daripada sektor kerajaan, perbankan, termokasi dan juga parti politik. Itu adalah skema yang sangat popular pada ketika ini. Jadi itulah, Yang Berhormat. Silakan Yang Betul, betul. Terima kasih, Direktur. Terima kasih dan Menteri yang menjawab. Saya nak menyentuh satu perkara yang agak sensitif dalam sistem pendigitalan negara ini, iaitu apakah set data terbuka yang kerap dimuat turunkan oleh pengguna di portal data terbuka dan kumpulan sasaran perkhidmatan E2E yang melibatkan sektor perkhidmatan awam. Terima kasih. Menteri. Terima kasih, saudara dan rakan saya, sahabat saya Pendang. Terima kasih, Pendang. Jadi untuk menjelaskan kepada semua, kepada ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini, kebanyakan mereka tak faham sangat mengenai E2E atau BE2E ini, Yang Berhormat. Perkhidmatan E2E ini definisikan sebagai perkhidmatan yang dilaksanakan secara dalam talian sepenuh dari mula hingga akhir, Yang Berhormat. Proses yang boleh diakseskan pada bila-bila masa di mana tanpa berurusan secara bersemuka. Dan juga perkhidmatan BE2E, Yang Berhormat, pula terbagi kepada 3 seperti berikut. Perkhidmatan SEPRA E2E yang definisikan sebagai perkhidmatan dalam talian yang disediakan kepada pelanggan. Tidak sepenuhnya E2E ini, di mana terdapat sebahagian proses laksana secara manual atau keperluan berterusan secara bersemuka, Yang Berhormat. Yang kedua ialah e-counter. E-counter yang definisikan sebagai perkhidmatan yang disediakan kepada pelanggan di kaunter yang menggunakan kemudahan pengkomputeran agensi. Yang ketiga, Yang Berhormat, ialah perkhidmatan manual yang definisikan sebagai perkhidmatan yang disediakan kepada pelanggan di kaunter yang menggunakan kaedah manual ini. Yang Berhormat, jadi inilah saya ingat supaya ahli-ahli Yang Berhormat kita maklum dengan E2E dan B2E. Terima kasih, Yang Berhormat. Soalan